dah siap proses, tapi nanti dulu cikgu dah ada edit sedikit beberapa video yang daripada kelas yang lain juga. Jadi cikgu akan upload dalam masa yang sesegera yang mungkin. Kalau tak dapat siang, malam lah cikgu upload dan cikgu akan letakkan di dalam Google Classroom juga. Pengumuman tentang kelas, tentang belajar apa semua tu cikgu akan masukkan ke dalam Google Classroom juga. Cikgu tak nak ada WhatsApp sebab cikgu tengok ada banyak benda yang masuk dekat WhatsApp. Contohnya tentang kehadiran, tentang co-curriculum, tentang macam-macam benda lain. Jadi kalau cikgu masuk dekat sana nanti banyak sangat benda yang akan kita macam kelam kabut lah. Jadi cikgu akan gunakan Google Classroom sepenuhnya, tapi kalau misalnya ada benda yang penting, cikgu akan minta Teacher Aileen untuk beritahu ke WhatsApp. Tapi setakat ini tak ada. Okey, sekarang kita nak mula belajar tentang elektrik, muka surat 47 di activity book. Okay, so okay, kamu pun tengok dekat sini. Sebelum ini kita sudah belajar tentang sumber tenaga elektrik 47. Betul. Okay. So activity book. Ya, betul. Okay, so the sources of electrical energy, dia ada berapa tu? Muka surat yang sebelum tu ada berapa? The dry cell, lepas tu ada solar cell, ada dynamo, ada generator, lepas tu ada beberapa lagi lah yang kita nanti akan jawab dia. So sekarang kita nak pergi kepada perbezaan lita-lita ini. Okay, cikgu kecilkan sedikit. Okay, sorry. Cikgu alihkan dia ke tengah. Okay, ini adalah tentang lita-lita. Kita kena fahami bahawa ada beberapa lita dan apa perbezaan dia. Terlalu besar, terlalu kecil, terlalu besar. Okay, so lita elektrik yang lengkap. Apa maksudnya? Kenapa kita panggil dia lengkap? Adakah bila kita pasang semuanya dia kira sebagai lengkap? Tidak. Ada maksud dia. Tengok. Okay. So, lita elektrik lengkap. A complete circuit. Okay, complete circuit. Okay, it is electrical circuit that can flow the electric current in a circuit. So macam mana kita nak tahu dia complete? Bila kita tutup switch, dia menyala. Bukan sekadar dia pasang sahaja. So dah siap pasang dry cell, dah siap pasang switch, dah siap pasang connecting wire and bulb. Tapi tiba-tiba tak menyala. Itu maksudnya lita itu tidak lengkap. Bukan kamu pasang, lepas tu kamu cakap dia lengkap. Itu tak betul. Dia boleh mengalir elektrik. Jadi macam mana kita nak tahu dia boleh mengalir elektrik? Must have the bulb lighting up. Mesti bulb tu menyala. Okay. So dia ada ini. Yang pertama ada dry cell, ada bulb, ada switch and a connecting wire. Okay, cikgu nak pilih pen semula. Cikgu nak tambah dekat sini. Connecting wire. Tolong tambah dia. Connecting wire. Tambah. Kenapa ni tak nak pergi smooth? Tak smooth pula menulis. Next. Okay, tambah. Connecting wire.
Okey, boleh tambah ha? Tambah sendiri. Nombor sudah. Caption kecil sikit. Okey. Plus connecting wire. Tambah sana. Ada 4. Ha? Okey, kita pun turun dia. Kamu pun tengok. Dia kata ada 2 jenis litar, iaitu litar bersiri dan litar selari. Litar bersiri dan litar selari. Series and parallel. Senang je beza dia. Tengok dia punya mentor. Kalau ini siri, dia duduk tepi-tepi. Kalau selari, dia duduk menghadap. Menghadap. Jadi kamu nampak ada wire yang berbeza-beza bila sambung. Tapi kalau ni dia kongsi wire. So this is a series. Kalau dia parallel, dia tak boleh kongsi. Dan dia menghadap. Kalau yang ni dia duduk tepi-tepi. Geng dia. So apa kekurangan dia? Apa kelebihan dia? Okay. So dia pun cakap dekat sini. Okay. The bulb in circuit can be arranged in series and parallel. Okay. Brightness of bulb can be changed by changing the number of bulb in the series in parallel circuit. Okay. Dia kata yang ni yang penting. Cikgu nak highlighter lah. Highlighter warna merah pun tak apa. In parallel circuit, the brightness of bulb can be changed by changing the number of dry and circuit. Okay. Macam sama je point dia. Okay, tak apalah. Okay, kamu tengok dekat sini. Kalau kita tengok yang ini ni, cikgu guna arus warna biru lah. Okay. Elektrik ni mengalir daripada dry cell. Lepas tu dia pun turun, pergi ke sini. Lepas tu dia pun pergi dekat sini. Jadi bila dia sampai dekat sini, bulb ni akan perlu berkongsi. Oleh sebab dia perlu berkongsi, dia tidak begitu cerah. Dia tidak begitu cerah. Ini dia punya contoh arus dia lah. Okay. Tetapi kalau dia parallel, dia pergi. Bila dia sampai sini, yang ini dapat. Dan ini pun dia dapat juga. Dia tak perlu berkongsi. Jadi jumlah arus dia adalah sama. Jadi kalau parallel, dia punya kecerahan dia adalah sama cerah. Yang ini dia, oleh sebab dia perlu berkongsi, jadi dia jadi malap. Faham ni? Jadi ni dia tak perlu berkongsi. Dia ada wire dia sendiri. Dia ada jalan dia sendiri. Ini dia terpaksa berkongsi jalan. Yang ini tak perlu. Jadi bila dia tidak perlu, jadi kecerahan dia adalah lebih terang, brighter than the series circuit. So macam mana nak buat yang ni jadi terang juga? You have to add more dry cell or you have to use lesser number of bulb. Gunakan lebih banyak dry cell ataupun kurangkan bilangan bulb. Itu saja cara dia. Tapi kita kena ingat yang ini dia lebih terang. Dan di rumah kita, kita gunakan parallel circuit juga. Ada sebab dia. Kenapa gunakan parallel circuit? Okay, pasti dia pun bagi tahu kita tentang precautions. Apa yang perlu kita ambil sebagai tindakan untuk berhati-hati ketika mengendalikan alatan-alatan elektrik. So yang pertama, kalau kamu nak tekan switch, jangan tangan kamu tu basah. Kamu tengok ni, make sure the hands during handling the electric. Sorry, yang sini dry bunyi. DR elektrik ialah kering. Kita boleh mengalirkan kalau misalnya kita yang basah. Lepas tu yang kedua, kalau misalnya rosak, tak boleh
orang yang berkemahiran ini jadi technician ataupun electrician dan sebagainya. Okey, lepas tu kamu tengok juga dekat sini dia kata ni yang cakap juga dekat ni, certified personnel ni siapa? Orang yang mahir lah. Lepas tu kalau ada alat-alat elektrik yang rosak macam ni, apa yang dia menyebabkan dia dapat rencatan elektrik sebenarnya? Kamu tengok ni, dia pergi cocok dekat sini dengan benda yang besi. Screwdriver ni dia pergi cocok dalam dia punya tempat Swiss ni. Sebab kita punya screwdriver dia boleh mengalihkan elektrik. So dapatlah kamu macam ni. So it's dangerous. Kan biasa ada yang 3 lubang tapi kamu nak cocok yang 2 lubang. Jadi apa yang kamu buat? Pergi cocok dengan something. Itu is actually not good. Sepatutnya kita pakai yang alat yang keselamatan tu. Okay, clear sekarang? Okay. So yang ini kita boleh clearkan dia. Cikgu nak besar. Nak clearkan dia macam mana? Terpaksa lah padam-padam macam ni. Yo. Okay, baru saya faham. Kalau macam tu tak boleh. Oh. Delete. Okay, tak apalah. Okay, kita pun pergi ke, what is it? Ada orang baru masuk. Ya, okay. Okay, so sekarang cikgu nak pergi ke yang seterusnya, iaitu muka surat 48. Dapat tak tarik? Tak dapat. Okay, kalau macam tu terpaksa lah buka macam ini. Okay, muka surat 48. Kita nak jawab dia. Agak pen ni smooth. Okay, so pen pergi dibesar sikit. Cikgu nak guna pen merah lah. Okay, agak-agaknya dapat tulis. Okay, so dekat sini dia kata berikan contoh sumber tenaga elektrik yang ada di dalam gambar, di ruang di bawah ini. Kamu just refer to page 46. Ada berapa tu? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dia minta. Tapi ada 6 je. Okay, so yang pertama, apa yang pertama? Dry cell. Tengok. Cikgu padam dulu. Clear. Okay. Dapat ke? Okay, dry cell. Boleh je, sama je mana-mana. Tak ikut susunan pun tak apa. Tak best dia punya ni sebab dia macam tak smooth je. Pelik lah. Okay, tak apalah. Asalkan dah tulis. Yang kedua ialah solar cell. Tak smooth pula buat kerja. Aduh.
Sekejap ah. Aduh. Dry. Baik, cikgu type je senang. Dry cell. Title. Berapa besarnya? Normal. Okay. Yang kedua, solar cell. Okay. Yang ketiga, apa lagi? Generator. Yang keempat, dynamo. Baca lurus. Yang kelima, accumulator. Okay. Yes, very good. Dry plant. Power plant. Aha. Okay. Lepas tu, yang ke seterusnya, hydroelectric power plant. Electric power plant. Okay, satu lagi, apa dia? Siapa tahu? Apa dia? Nuclear. Nuclear. Okay, so sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, power plant ni sebenarnya tak berapa tepat lah. Sebenarnya sama je power plant dengan hydroelectric power plant. Okay, apa kata cikgu nak tambah dia dekat sini, iaitu windmill. Cikgu nak tambah dekat power plant ni, cikgu nak tambah dia windmill. Sebab power plant tu kita tak clear apa dia jenis power plant. So kita bagi yang lebih tepat iaitu windmill. Okay. Itu soalan nombor 1. Okay, ni pun kita buat nombor 2. Alah, senang je, baru tadi. Okay, M dengan N. M tu series or parallel? M series or parallel? Parallel. Senang je. Ni yang N series sebab dia duduk dengan geng dia. Senang je. Ni soalan yang tu macam hitam tapi betul peliknya. apa dia? Yang main gadis-gadis tu saya hentam. Tapi betul. Oh, okay. Okay. So, dah yang ni kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Muka surat 49. Okay, oleh sebab muka surat 9 ini kita nak menghasilkan lakaran. Jadi kita kena guna pembaris. Okay, so cikgu nak wajib. Saya buat macam ni. Yang cikgu tunjuk tu. Saya dah buat. Okay, dah buat baguslah. Okay, so kita nak buat bersama-sama yang ini. Senang je. Yang ni fit. Okay. Cikgu akan lukiskan dia dekat sebelah. Cikgu tak nak.
Okay, so gunakan pembaris. Cun ada baris-garis ni cikgu nak gunakan tu. Okay, so boleh tak masukkan garis? Tak boleh laser apa tu? Okay, ni marker pen. Okay, soalan A dulu. Kita lukiskan start dengan dry cell dulu. 1, 2, boleh ke tebal lagi? Oh, dia tak ada ketebalan. Tak apalah. Okay, 1, 2. 1, 2. Okay. Lepas tu, kita pun masukkan dia punya wire. Saya ingat-ingatlah cikgu buat ni. Wire. Pergi kepada switch dia. Okay, kalau kamu tengok gambar dekat sini, switch ni kita panggil dia close. Sebab dia close lah sebab dia sudah bersambung. Jadi kamu cuma perlu buat titik. Aduh, payahnya lah. Okay, cikgu besarkan dia. Pula tak cukup 100. Okay, sekejap. Okay, nah macam ni Okay, kamu titikkan dia biar dia tertutup. Sambung dia. Okay. Hitam ni Lepas tu sambung ke bawah dan jumpa satu mentol. Betul? So jumpa satu mentol. Buatkan yang ini cikgu punya pilihan lah. Okay. Lepas tu sambung ke atas. Aduh. Pakai pembaris Dalam yang whiteboard yang dekat Google Meet ni dia tak ada pembaris. Aduh. Okay, lepas tu bulatkan dia. Ya. Okay. Apa boleh pakai dia slow. Okay. Itu saja, simple saja. Tapi pakai pembaris, kecuali yang mentol ni boleh pakai bulat. Okay, so kalau misalnya kamu nak buat mentol ni jenis X pun boleh juga, tak ada masalah. Asalkan dia gunakan simbol yang betul. So, cikgu ada cikgu ada sedikit kesilapan. Okay, iaitu cikgu minta maaf dekat sini ni terbalik. Okay, sebab apa terbalik? Okay, kamu tengok dekat gambar ni. Gambar bateri ni dia menunjukkan bahawa dekat sini negatif, dekat sini positif. Okay, cikgu tersilap dekat situ. Jadi kita boleh tukarkan ini sikit. Okay, cikgu pun tukar dia. Okay, which is, tukar dulu guna pen. So, kalau dia negatif, dia pendek. Okay. Kalau dia positif, dia kaki dia panjang. Gitu. Okay. Kaki yang panjang dan kaki yang pendek. Kaki yang panjang ialah kaki yang positif. Dan ni. Nampak tak? Dia ada simbol ni. Jadi kita tak boleh terbalik. Dan sama juga dekat sini tadi cikgu cakap switch dia tutup. Jadi switch kita dah tutup lah ni. Ini maksudnya switch tutup. Kalau switch terbuka, maksudnya kita angkatkan dia saja. Tak apa. Itu next. Okay. Yang kedua pula. Yang ini pula.
Apa kata kita cuba lukis dekat sini, boleh tak? Okay. So kita start juga dengan bateri ni ataupun dry cell ni juga. Okay, kalau kita tengok dekat sini, ini kalau dia dah berkongsi wire macam ini, dekat tengah ni ada kongsi wire. Ini maksudnya dia adalah series circuit. So kita pun lukiskan dia punya dry cell. Okay, kaki saya terbalik lagi. Okay, kita lukiskan negatif tu, kaki yang pendek, kaki yang panjang. Okay, lepas tu kita pergi kepada switch. Okay, switch. Okay, switch dia sudah ditutup. Ini pun sudah ditutup. Kemudian kita pun pergi kepada metal yang pertama dan metal yang kedua. Kita pun buat dia punya bulatan dia. Aduh, teruk betul kalau dah lukis macam ni. Lukis guna ni. Lukis guna mouse pun tak jalan. Okay, tak apalah. Okay. So, inilah dia. Satu sel. Betul, dah cukup. Lepas tu ada wire. Lepas tu pergi kepada switch. Switch ni cikgu hitamkan lagi. Biar jelas. Okay, lepas tu ini adalah dua bulbs yang berkongsi wire. So dia jadi macam ni. Okay, kita pergi soalan yang C. Okay, ini pun senang je juga. Tapi kita tengok sini ada dua switch. So negatif, positif. Okay, kemudian going down. Satu, dua, bulb. Lepas tu switch. Dan dia punya tutup. Lepas tu naik ke atas dan sambung. Yang kedua, okay sorry, mesti lekapkan ni dulu. Silap. Cikgu panjangkanlah wire dia. Dan sambung turun ke bawah sini. Okay, lepas tu lukiskan switch sekali lagi. Dan sambung ke atas. Okay. Ada metal gemuk pula. Okay lah, lebih kurang lah tu. Macam itu. Okay. Macam mana? Boleh ikut? Ada masalah cikgu baca chat sekejap. Kalau C lukis yang cikgu lukis tu sama dengan yang saya lukis. Okay, baguslah. Switch dia letak dekat kanan. B kalau switch tu letak dekat kanan. Okay, sekejap. Kita tengok gambar dia. B switch dekat letak sebelah kanan. Ni sebelah kanan lah ni. Ke macam mana maksud kamu? Ni betul ni. Ni sebelah kanan lah. Ni sebelah kiri. Ni switch dalam gambar sebelah kanan juga. Yang penting dia sambung dekat positif kan? Ni sambung dekat positif. Macam kalau A, dia sambung switch ni dekat negatif. So, negatif pergi dekat switch. Yang ni A, positif dekat switch. Jadi, itu yang beza dia. Okay. Ada lagi? Posisi mental lain. Apa yang lain?
Buku teks ada 6, kenapa ada 8? Ni sebab berbeza-beza silibus tapi sama je. Okay, C tak sempat. Ni C lah ni. Nah, salin. Apa dia tu? Kita nampak lah dia punya chat ni. Untuk A, posisi Swiss dan mentor lain. Apa maksud lain? Okay, jom kita tengok. Ni kan? Okay, mentor dan Swiss lain tu maksudnya macam mana? Kamu letak dekat mana? Kat tepi Kamu letak mentor dekat sini boleh, tak ada masalah. Boleh sama-sama garis dekat bawah ni pun boleh juga. Tak ada masalah. Yang ni simple saja. Okay. C tak sempat. Dah, Fikri Hazim dah sempat ke belum C? C dah sempat ke belum? Nah. Ni yang C tadi. Dah siap salin? Sudah. Okey, kita pun pergi ke muka surat yang baru, iaitu 50. Okey, muka surat 50. Silap. Nak menjawab. Okey. Bolehlah. Situ. Okey. Saya zoomkan dia. Okey. Baik, Raja 4 menunjukkan diagram 4 shows the condition of a switch in Ahmad's house. Tengok apa yang berlaku. Berdouble-double, berganda-ganda, bertindih-tindih. So dia tengok ni ada yang pasang dekat satu soket, tindih lagi dengan soket yang lain. Jadi ini akan menyebabkan electric shock. Jadi what is the effect of the usage? Ni apa benda tah ni? Usage. Ni salah heja lah ni. Usage of the switch towards the safety of users. So apakah kesan dia tadi? Kita cakap dia akan the user or the house. Panjang. Tak dapat edit lah. Will encounter. Apa tu? Menghadapi electrical shock. Okay. Yang kedua, 4B. Okay, yang kedua, 4B, okay, dia kata state 2 more. Nak 2 lagi. Tadi dah bagi 1, sekarang nak 2 pula lagi. Nah, tapi ingat kalau dia dah cakap 2 more, maksudnya tak boleh samalah dekat sini jawapannya. So, apakah kalau misalnya berlaku electric shock? Apa yang akan berlaku selepas itu? Bila rumah kamu berlaku electric shock, akan ada kebakaran. So,
Yang pertama, kita kata the house will be on fire. Will be on fire, kebakaran. Yang kedua, apa kesan dia lagi kalau berlaku electric shock? Kalau ada electric shock, apa lagi yang akan berlaku? Okay. Rumah akan jadi apa? Orang ataupun manusia yang ada dalam sana jadi apa? Gelap panggil apa gelap? Kematian. Mesti matilah. Okay. Kalau dah kamu dah apa elektrik kamu ni rosak, lepas tu kamu dapat apa? Kita panggil apa? Blackout. Blackout. The resident, tak apalah. Tak cakap je apa nak cakap blackout. Nak cakap apa? Siapa yang blackout? Orang ke rumah? Okay, rumah lah. Will be black out. Ada elektrik. Okay, pergi kepada C. If you are facing the problem like this one, tengok ni bersimpan CEO ni. So what should you do as a safety step sebagai langkah keselamatan? Mestilah nak pakai satu device kepada satu plug. Ataupun satu plug kepada satu socket. So nak cakap macam mana? Connect. Number one, connect only one device to the socket at one time. Sekejap, cikgu tarik dia, bagi dia besar. Nampaknya kalau ikut cikgu punya tulisan ni, terkeluar lah ni. Silap. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, macam mana kita nak memastikan kita tidak ada blackout ataupun tidak berlaku electric shock? Macam mana tak nak bagi electric shock? Satu, yang pertama tu, kita sambungkan satu saja alat pada satu soket. Barulah dia tak overload. So yang kedua, apa yang perlu kita buat? Kalau kita dah tak nak guna, kita dah siap menonton TV, apa yang patut kita buat? Selepas dah siap, nak tidur dah ni, apa yang perlu kita buat? 5B, dah siap ataupun nak keluar rumah ni, tak ada orang duduk rumah, apa yang patut kita buat pada TV, pada alat-alat seperti apa lagi, kipas, kepada apa lagi alat-alat lah, alat-alat elektrik kat rumah, laptop, komputer, lepas tu telefon, charger. Kamu nak keluar rumah ni, kamu nak kena buat apa? Tutup semua, okay betul. Lepas tu dah siap tutup, apa yang kena buat pada dia punya plug dia tu? Tutup. Dah tutup switch dia. Macam kamu nak keluarkan, kamu dah tutup switch TV. Kamu dah tutup. Lepas tu dah tutup, nak kena buat apa lagi? Cabutkan plug tu. Cabutkan charger. Cabut. Kena cabut. So kita panggil apa cabut? Unplug the device. Cabutkan charger tu sepatutnya. Unplug the device from socket when not
in use. Tu jawapan dia. Unplug. Kita cabut dia, unplug. Ataupun remove pun boleh. Kita pakai unplug pun senang juga. Not in use. So bila dah tak nak pakai, kita cabut dia. Dia akan membantu menjimatkan elektrik dan yang paling masa yang sama dia adalah lebih selamat. Sepatutnya TV pun macam itu kalau kamu nak jimat. Kalau kamu nak buat dekat rumah, mungkin mak bapak kamu cakap tak boleh lah sebab itu akan menyusahkan dan sebagainya. Tapi kalau kamu buat, kamu akan dapati bahawa elektrik yang kamu guna itu lebih jimat daripada biasa. Okay, dan you have done copying this answer. Okay, kita boleh pergi muka surat seterusnya. Kita pergi muka surat berapa sudah ni? 51. Boleh 51. Okay, so page 51. Clear frame. Boleh ni, cikgu pergi kalau tak dapat, tak ada tu, tak ada bunyi tu, cikgu clear lah tu. Okay, so kita pergi. Okay, muka surat 51. Okay, besarkan dia sekejap. Okay, dua je. Okay, dua je. Okay. Okay, soalan nombor 5. Okay, setelah menjalankan satu penyiasatan, after carrying out an investigation, please answer the following question. Apa ni? Dia nak tengok kecerahan mental. Okay. So the bulb, the brightness of bulb. What affects the brightness of bulb? Tiba-tiba je keluar soalan. Rupa pening juga. Okay, so alah senang je ni. QRS. Okay, Q ada berapa dry cell? 1. R pun dry cell 1. S pun ada dry cell 1. Q ada 1 bulb. R ada 2 bulbs. So S got 3 bulbs. So yang mana yang akan jadi paling terang? QRS. Q. So Q kita tulis dekat sini brightest. Silap je. Brightest. Okay. Brightest. Ataupun besarkan. Lagi. Brightest. Okay. R, kita nak cakap apa? Kalau kurang bright, kita nak cakap apa? Ni brightest, ni bright lah. Cerah, sini cerah, situ cerah. Okay. Paling cerah, sorry. Bright. Okay, dan S, kita nak cakap apa? Yang malap. Apa lawan dia? No bright. Low bright. Kita panggil Low. dim. Low. Bukan no bright. Dim. Okay, dim. What? Okay, dim. Okay, so ni dim 3 lah. Okay, dim, dia malap. Okay, so kita pun pergi kepada soalan A. Malas betul sebab dia punya ni remake. What observation can be made based on the result of investigation? Ni kita dah buat dah ni. Which one is the brightest compared to which one? The bulb in circuit Q is brightest ataupun has the betul lah, is the bright highest. Tak lah. Okay. Bulb in the circuit Q is brightest compared to circuit R and circuit S. Okay, so bulb in
Okay, sekejap cikgu adjust dia. Aduh. Adjust dia biar dia muat tepat ni. Okay, bulb in circuit Q is the brightest. Okay. Kenapa lah besar? Kecil sangat. Kecil sangat pula. Normal dah besar sangat pula. Itulah. Di ruang lebih besar lagi. Compared to bulbs in circuit R and S. Boleh je. Tu. Metal di litar Q paling terang berbanding dengan metal di litar R dan S. Okey. Turun ke bawah. Dia kata apakah kesimpulan dia? Okey, apakah yang kita apakah yang kita beza-bezakan dia? Jumlah bulbs. Jumlah bulbs ada 1, ada 2, ada 3. Apakah hasil dia? The brightness of light bulbs. So, kita pun if the macam tu. Okay, if what increase number of bulb? If number of bulb increase. If the number, if number of bulbs increase, then what happened to the brightness of the bulb? Is it increase also? When you have more in circuit, increase or decrease? Decrease, very good. Senang je. Kalau kamu guna banyak metal, dia semakin malap. Dah. Macam itu. Senang je. Okay. Okay, last page, 52. Page 52. Then, okay. Apa ni? Ada gambar orang ni. Apa yang dia buat? Okay, kita pun pergi. Okay, baca. Okay, Khairul sedang Ya. Saya terlepas tadi. Lepas mana, Dik? Tak. Cepat salin. Okay, dah ke? Dah. Okay. So, okay, tengok ni. Khairul is bathing in his bathroom. Dia sedang mandi. After taking shower, Khairul dia tengah mandi. Okay, ada point dia. After taking shower, Khairul was asked by his mother to turn off the switch in his bathroom. Lepas mandi, mak dia kata jangan lupa tutup switch. So, explain what must be done by Khairul to save electrical energy. Senang dia. Ni lah jawapan dia.
Tutuplah switch tu selepas digunakan. So turn off the switch. Turn off the light atau turn off the switch. Turn off the switch. Okay. Bila nak tutup switch? Bila nak tutup switch? After you using the devices in the room. Room tu, sorry. Room mana ni? Bathroom. Sorry. Bathroom. Bilik mandi. Kan tadi kita cakap tentang bathroom. Bathroom. Tutup switch di bilik air. Sorry cikgu ingatkan bilik. Cikgu dah ingat dah mandi tapi cikgu tak ingat pula di bilik mana. Okay, sorry. So the bathroom. Okay, sikit lagi. Okay, so start one step of saving electricity about a tool in bathroom that can be done by Khairul. Kalau tadi dikata tutup lampu bilik air, ini apa dia? Dia menjimatkan elektrik ni di bilik air. Susah juga ni. Kalau di bilik air, apa lagi alat yang kamu gunakan? Mestilah guna air kan. Tapi nak jimatkan elektrik. Oh, dahsyat juga soalan ni. Okey, tak apalah. Okay, so kalau kita ada gunakan electric device seperti apa? Tengok sikit dia kata apa, pemanas air. Okay, so macam mengurangkan penggunaan. Alat apa lagi yang kita guna di bilik air selain daripada air? Tapi di bilik air. Bagi. Okay, bolehlah kita cakap pemanas air. The water heater. Okay, so alah besarlah pula. Dah normal dah. Use water heater when necessary only. Okay. Water heater. Tahu tak water heater tu? Tahu. Pemanas air. Betul lah tu. Okay, yang seterusnya. Okay, last sekali. Lampu LED lebih baik daripada lampu filament. Mana satu lampu filament ni? Lampu filament tu yang ada dalam mentol kamu tu lah. So, lampu LED ni pula yang ada dekat alat-alat permainan dan sebagainya. So, kenapa kita kata lampu-lampu tu lebih baik daripada lampu filament? Sebab lampu tu takkan panas. Tidak terang dan dia lebih menjimatkan tenaga. Bagus. Okay, so LED light is less. LED pula. Aduh, macam lah setting dia ni. Okay, LED lamp is less bright than filament lamp. Okay. So, LED lamp saves more energy. Cikgu macam ni lah.
So. Tu. Okey, nasib baiklah berjalan lancar sikit. Tetapi cikgu masih tak puas hati sebab cikgu tak dapat gunakan pen untuk menulis. Terpaksa menaip. Okey, tetapi saya rasa macam okey jugalah. Okey, sekarang. Dah siap salin? Dah. Okey, dah. So, boleh ke ada masalah tak ni? Okey, dah pukul 11. Cikgu rasa kamu ada kelas lain. Cikgu ucapkan terima kasih kerana hadir kelas cikgu hari ini. Terima kasih banyak. Okey, ada apa soalan? Ahmad Yaakob? Tak ada tu kelas bahasa Arab. Okay, so terima kasih. Thank you so much. See you in the next class. Okay, untuk kelas offline, ialah sebenarnya cikgu bagi kepada siapa yang tak dapat join kelas online. Itu sebenarnya. So kalau kamu dah dapat join kelas online, so kamu okay je lah, tak payah buat apa-apa. So thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Bye.